bulan ini sahaja Allah Subhanahu wa taala kurniakan satu malam yang istimewa, yang sangat besar rahmat dan juga pintu keampunan yang dibuka seluas-luasnya. Hanya dalam bulan ini sahaja ada solat tarawih. Bulan Syawal tak ada dah tarawih. Ada puasa 6 tapi tak ada tarawih 6. Tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan. Dan bulan ini adalah satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala khaskan untuk kita membentuk semula diri kita, refreshing. Kalau komputer tu dah teruk sangat, virus dia kena bawa pergi kedai, pergi format. Tapi kita manusia tak sampai macam tu. Format ni seolah-olah tukar roh baru. Tapi Allah SWT ciptakan satu bulan, dalam 12 bulan ada satu bulan yang mana kita berpeluang untuk membaiki diri kita, supaya 11 bulan akan datang kita berjalan dalam kekuatan yang cukup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, taat perintah dia dan sentiasa berusaha untuk mengelakkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan tadi daripada ayat surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang atau umat yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu matlamat je menjadi orang yang bertakwa. Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Saya percaya ustaz-ustaz sebelum ni pun dah baca ayat ni dan huraikan ayat ini juga. Daripada Imam Bukhari, beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW yang mana ada kaitan dengan ayat ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa dia. Orang yang berpuasa dalam keadaan macam itu, Allah ampunkan dosa dia, dosa-dosa yang dah lepas dan dosa-dosa yang akan datang, Allah ampunkan. Daripada dua ayat, pertama ayat Quran, kedua hadis Rasulullah SAW, Allah letakkan matlamat kepada kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bila sebut pasal takwa, nak cerita takwa ni 3 hari 3 malam pun tak habis. Lagi dah 20 minit, lagi tak sempat nak habis. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Umar, apa itu takwa?" Lalu Sayyidina Umar juga cerita kepada sahabat ni, takwa ni umpama kita berjalan dalam satu lorong yang gelap, tak nampak apa-apa. Yang mana dalam lorong tu kita tahu, dalam lorong tu ada duri kiri, kanan, atas, bawah. Yang mana kita tidak ada pilihan melainkan jalan lorong. Kita kena jalan mengikuti lorong tu, maka kita pun jalan. Dan sudah pasti bila kita masuk dalam lorong tu, kita akan berjalan dalam keadaan berhati-hati supaya duri-duri tadi tidak mencederakan tubuh badan kita. Tapi dalam keadaan hati-hati macam mana tu, dalam keadaan berwaspada macam mana sekalipun, duri-duri tadi pasti akan menyentuh mana-mana bahagian dalam tubuh badan kita, sama ada tapak kaki, kepala, bahu, belakang, depan, pasti akan terkena duri dan pasti akan terluka. Tapi itu berlaku setelah keadaan kita berhati-hati. Jadi kalau jenis orang selama, dia nekat, dia tahu dah lorong tu ada duri, dia berasa kalau aku jalan laju lagi selamat, ibu gempuh. Ujung lorong, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis luka, habis darah dan dia meninggal. Sebab dia tak berhati-hati menempuh lorong yang penuh dengan duri. Itu gambaran yang diberikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam bab ibadah pula, takwa itu dilihat seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW yang panjang, yang dikenal sebagai hadis Jibril. Petik sikit daripada hadis ni, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam yakun
tara yaraka. Kita beribadah dalam keadaan seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak boleh beribadah dalam keadaan seolah-olah nampak Allah Subhanahu wa taala, kita kena rasa seolah-olah Allah nampak kita, Allah tengok kita, Allah pantau kita. Ibarat kita sembahyang depan Sultan Selangor. Sultan Selangor kat sebelah, itu pun sembahyang. Rasa kaki tu macam tak jejak je. Sultan Selangor tengok aku sembahyang. Kalau tak betul ni, kalau imam lagi masalah, Sultan Selangor tengah tengok aku sembahyang. Imam kat depan, Sultan kat belakang. Ataupun ibarat kita bekerja, kamera macam ni kat depan. Dekat partition kita tu ada kamera. Bos dekat rumah, dia broadcast sampai kat rumah, dia tengok kita. Buat kerja ke YouTube, buat kerja ke Facebook. Dah pasti orang yang tengah buat kerja tu dah akan buat kerja sungguh-sungguh. Kalau tak ada kerja pun dia buat kerja juga. Daripada mengantuk dia tak mengantuk. Kerana dia tahu ada orang sedang memantau dia. Dia kena buat dalam keadaan sungguh-sungguh. Itu takwa dalam bab ibadah. Dalam bab solat, puasa atau ataupun apa-apa sahaja dalam bentuk ibadah, itulah yang dituntut oleh Rasulullah SAW supaya kita buat. Dan contoh yang terbaik dalam kehidupan adalah ibadah. Apa yang berlaku dalam ibadah, itulah yang dibawa dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, kita jalan, kita bertindak, kita bekerja, kita berniaga, kita bermasyarakat dalam keadaan kita rasa Allah Subhanahu wa taala tengok kita. Bila nak bertindak, kita fikir dulu, adakah perkara ini menepati dengan perintah Allah ataupun tidak. Itu contoh gambaran takwa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya kena hati-hati daripada dosa dan pahala. Luka-luka yang kesan daripada kena duri itu adalah kesilapan. Itu adalah dosa kita yang kita buat. Manakala dalam hadis tadi pula, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman. Yang mana Rasulullah SAW letakkan dekat sini untuk mencapai matlamat takwa tadi. Orang yang beriman, orang yang berpuasa, dia kena berpuasa dalam keadaan beriman. Jadi macam mana? Lalu Imam Ghazali rahmatullah alaih, untuk memudahkan kita, dia telah cetuskan 6 perkara. Dia telah berikan kepada kita 6 perkara yang perlu kita buat ketika kita berpuasa, supaya kita menepati dengan apa yang Rasulullah SAW sebut, imanan, berpuasa dalam keadaan beriman. Pertama, jaga mata, jaga penglihatan kita daripada melihat perkara-perkara maksiat, ataupun mata kita sendiri buat maksiat, ataupun mata kita lebih suka nak tidur berbanding bekerja. Dalam Ramadan, orang yang berpuasa dia bukan lemah. Bahkan orang yang berpuasa ni dia lebih hebat berbanding orang yang tak berpuasa. Syaratnya imanan. Pertama, jaga mata. Imam Ghazali bagi tahu, jaga mata, jangan tengok maksiat, dan mata tu jangan buat maksiat. Yang kedua, Imam Ghazali bagi tahu, yang nak dijaga sangat lidah kita. Lidah kita. Satu hari Luqman Al-Hakim telah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Luqman, apa dia benda yang paling buruk di dunia dan apa dia benda yang paling baik di dunia? Besok dibawa lidah, ditunjuk kepada sahabat dia, inilah dia benda paling buruk, inilah dia benda yang paling baik. Lidah ni, dengan satu perkataan, dia boleh menjadikan rahmat Allah SWT turun pergi kepada orang yang cakap dan orang yang dikelilingi. Dengan lidah ni juga, dengan satu perkataan, boleh menyebabkan kemurkaan Allah turun kepada dia, dan orang yang dikelilingi pun rasa juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Teruk tak lidah? Jadi kalau takut lidah tu buat benda teruk, potong dia. Itu orang tak bersyukur. Yang ketiga, Imam Ghazali berpesan, perlu kita jaga telinga kita. Mula dengan mata, kita tengok. Kedua, kita jangan bercakap benda-benda yang mendatangkan dosa. Yang ketiga, kita tak cakap, kita tak tengok, kita juga jangan dengar perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa dan maksiat. Imam Syafi'i bagi tahu,
kisah Imam Syafi'i, dia berjumpa Imam Malik. Dia mengadu kepada Imam Malik yang dia ni susah nak belajar, yang dia ni susah nak menghafal. Ini boleh bagi tips pada anak-anak ataupun kita yang berusaha nak hafal Quran, nak tingkatkan amal ibadah. Ini tips dia. Imam Syafi'i dia tanya kepada Imam Malik, kenapa aku ni susah sangat nak menghafal? Imam Malik bagi tahu, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Imam Syafi'i ni siapa? Imam Syafi'i ni seorang imam, seorang ulama yang besar. Bahkan kita berpegang kepada kata-kata dan pendapat dia dan bermazhabkan dia. Dalam cerita hidup dia adalah orang yang memang jauh daripada maksiat. Itu pun Imam Malik bagi tahu, jauhi maksiat. Maksiat yang bermula daripada mata, lidah, kemudian telinga. Telinga kita hindarkan daripada mendengar perkara-perkara maksiat, perkara-perkara buruk, ataupun perkara-perkara yang lara, ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita melakukan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat tak semestinya kita buat satu perkara yang berbentuk dosa. Satu orang yang diwajibkan ke atas dia solat, tiba-tiba dia tinggalkan solat, itu juga dosa dan maksiat. Satu orang yang dah tahu dah masuk waktu pada pukul sekian-sekian, tapi dia bertangguh sehinggalah waktu itu luput, itu juga dosa dan maksiat. Dia menangguh-nangguhkan solat dia. Lagi-lagi lah kalau dosa itu perkara tadi berpunca daripada telinga dia. Dia duduk dengar nasyid, dia pasang YouTube dekat office dia, dia pasang benda baik, ceramah Ustaz Azhar Idrus, seronok dengar UAI berceramah dalam YouTube. Habis ceramah UAI dipasang pula Ya Hanana. Lepas Ya Hanana habis, dia pasang lagi qasidah lain, pasang nasyid lain pula. Tiba-tiba alamat dah pukul 4, belum zuhur lagi. Telinga dia telah menyebabkan dia melakukan dosa. Dia tak kawal pendengaran dia. Benda baik dah dengar, tapi pada dia perkara-perkara tadi telah menyebabkan dia lalai. Dan dia tak pun, kalau berlaku lagi sekali, dia tak boleh dengar dah benda tu. Sebab setiap kali dia dengar, setiap kali itulah dia lambatkan solat. Sepatutnya dia dengar benda tu, dia boleh cepat solat. Tapi oleh kerana bila dia dengar perkara tu, dia akan jadi lalai, leka, seronok, hingga melewatkan solat. Dia tak boleh dengar lagi dah benda tu, sehingga dah dia boleh kawal telinga dia. Perkara yang keempat dalam pesanan Imam Ghazali rahmatullah alaih, untuk mencapai kuasa yang disebutkan imanan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali bagi tahu, jaga keseluruhan anggota tubuh badan. Seluruh anggota tubuh badan kita kena jaga. Bila sebut kena jaga anggota tubuh badan, kita pun tengok kaki dengan tangan kita, jangan pukul orang. Kaki dengan tangan kita jangan buat benda dosa, jangan mencuri. Memang kita tak buat pun, tapi kita lupa nak tengok pakaian kita, lupa nak tengok pakaian yang kita pakai. Kita tengok pakaian orang lain, kita lupa nak tengok pakaian kita. Pakaian kita, sekiranya pakaian tadi pakaian yang ditegah oleh syariat, maka itu juga satu dosa. Itu juga boleh membantutkan usaha kita untuk mencapai puasa yang disebutkan sebagai imanan, puasa dalam keadaan beriman, baik lelaki ataupun perempuan. Tuan-tuan muslimin sekalian, macam mana kita tengok perempuan, macam itulah perempuan tengok kita. Dia tengok kita, dia rasa mengancam. Kita tengok dia pun, kita rasa mengancam. Macam itulah keadaan dia. Jadi untuk mengelakkan fitnah ini, untuk mengelakkan perkara ini berlaku, untuk mengelakkan kita menjadi orang yang menyumbang kepada dosa dan juga maksiat, jaga pakaian kita. Jadi orang tersebut dalam bulan Ramadan ni, saya berazam untuk berpakaian dengan pakaian yang menempati syariat. Tapi baju raya yang dia beli, Masya Allah, dalam bulan puasa. Sebab apa? Dia nak jaga puasa dia, supaya puasa dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni nanti kita tengok hujung masa ni, macam mana keadaannya. Tadi yang keempat. Yang kelima, Imam Ghazali bagi tahu, apabila berbuka puasa, kita hendaklah kurang makan. Dahlah puasa daripada pagi sampai petang, tiba-tiba Imam Ghazali kata jangan makan banyak, kurangkan makan. Macam mana nak beribadah? Sebenarnya banyak makanlah kita malas beribadah.
badan kita ni akan lemah apabila kita kurang makan. Tapi kalau kita tak makan, dengan kita sekali lemah. Dengan kita sekali tak boleh makan, dan tak boleh nak bangun untuk sembahyang. Maksudnya makanan itu kita perlu jaga. Pertama, dari sudut halal dan haram dia. Pergi bazar Ramadan, jangan sampai jadi bazir Ramadan. Bazar Ramadan kita beli apa keperluan yang boleh untuk kita makan sebab tak sempat nak masak, okey. Tapi dalam masa yang sama kena pilih juga kedainya. Tengok juga orang yang masaknya. Tak semuanya okey, tak semuanya teruk, tapi pilihlah yang baik. Sebab makanan itu nak masuk dalam tubuh badan kita. Kalau orang yang buat tu dari sudut zahirnya kita lihat tak berapa nak handsome, tak berapa nak baik dari sudut syariat, walaupun hidung dia pendek. Jadi kena fikir dua kali nak pergi di situ. Walaupun sedap, kena fikir dua kali. Ini perkara yang memang berlaku dalam masyarakat kita. Gairah mencari rezeki sehingga perintah Allah Subhanahu Wa Taala diabaikan. Ini berlaku. Dan adakah kita dalam proses menjaga makan minum kita, bila beli kecoh dicemari dengan DNA khinzir, kita mula pening kepala. Padahal beli dia pun banyak lagi boleh makan. Kita pun jaga makan minum kita di rumah, tapi bila kita membeli belah di luar, kita tak ambil kira soal tu. Yang ni kena ambil kira. Pertama, soal halal haramnya, soal syubhahnya. Kedua, soal kuantitinya, banyak makan sehingga menyebabkan kita malas nak beribadah. Banyak makan, maghrib lewat. Banyak makan, isyak dah tak berkira. Tarawih, wallahu alam, besok ada FIFA final, dia boleh tengok. Itu yang kelima. Yang keenam, antara tips untuk mencapai puasa dalam keadaan beriman, Imam Ghazali bagi tahu dalam hati ini dikenal ar-raja. Ar-raja berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan roja pasal muak. Ar-raja berharap. Hati ni kena berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena minta pada dia, Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah doa aku, salat aku, sujud aku, puasa aku. Ya Allah, sekiranya ini puasa yang terakhir bagi aku untuk tahun ini, untuk usia aku, terimalah dan jadikanlah puasa ini puasa yang paling baik dalam sejarah hidup aku, supaya besok dekat akhirat aku tak menyesal. Tapi memang akan menyesal juga di akhirat besok. Tak ada orang yang tak akan menyesal di akhirat besok. Orang yang paling soleh pun akan menyesal. Tapi di dunia ni tugas kita minta. Perkara keenam adalah kita kena meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya puasa kita diterima, amal ibadah kita diterima, doa kita diterima. Inilah yang disebutkan sebagai ihtisaban. Yang mana orang yang berpuasa dalam keadaan dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara 5 perkara tadi dijaga. Kemudian perkara yang keenam, dia menjadi seorang yang berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosa dia, agar diampunkan segala dosa-dosa dia, supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima dia besok di akhirat dalam keadaan bersih dan dalam keadaan amal ibadah dia diterima. Semoga dengan diterima amal ibadah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu rahmat kepada kita, dan dengan rahmat tadilah kita akan masuk dalam goal kita, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tips yang diberikan oleh Imam Ghazali, yang mana orang yang bila berpuasa dalam keadaan dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia boleh capai keadaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa bukan dalam bulan Ramadan sahaja. Kerana dalam bulan Ramadan ini, dia seolah-olah dia mengundi psikologi manusia. Kalau dalam bulan Ramadan ni kita boleh buat, kenapa di luar Ramadan tak boleh buat? Kalau dalam bulan Ramadan dia boleh pakai dengan baik, sebab nak jaga puasa dia. Saya berpakaian hari ini seperti bulan Ramadan dengan pakaian yang mendapati syariat. Kenapa tiba-tiba bila masuk bulan Syawal syariat dah tak ada lah, tinggal tepat aja pakaian dia. Sepatutnya apa yang berlaku dalam bulan Ramadan dia boleh kekalkan untuk masuk bulan Syawal, sehinggalah bertemu dengan Syaban tahun akan datang dan masuk ke dalam bulan Ramadan, diperbaiki
perkara yang paling susah dan perlu diteliti dalam bulan Ramadan adalah sifat sabar. As-sabru minal iman, biasa orang sebut. Bila orang marah, kita sebut sabarlah, as-sabru minal iman. Kena kat kata hidup kita, kau sebut sedaplah. Kau sebut sedap. Perkara ini berlaku zaman Rasulullah SAW. Kita jumpa orang bang sabar, Allah sayangkan anak bang. Kau sebut sedaplah, tak kena bertayi kau. Kalau kena kat kau, kau pun menangis juga. Itu pun dah tak ada benda nak cakap. Satu hari Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang perempuan yang mana dia kematian anak. Rasulullah SAW sabarkan dia. Perempuan ni jawab apa? Yang mati ni anak aku. Zaman Rasulullah ada hadirah. Kalau kita jumpa orang macam tu, biasa. Sebab zaman Rasulullah dah berlaku dah benda tu. Yang mati ni anak aku, bukan anak kau. Dia tak kenal Rasulullah. Jawapan tu bukan dapat kat kita, dapat kat Rasulullah SAW. Itu sahabat. Dan dalam bulan puasa ni, berlatihlah untuk menjadi orang yang sabar. Sahabat radhiyallahu anhum, dia diuji kesabaran dia dengan dibawa oleh Rasulullah SAW ke medan peperangan. Nak dapatkan syurga, dia kena sabar kehendak dia. Dia kena sabar dan nafikan kehendak dia untuk bersenang-lenang dengan keluarga, dengan tanam-tanaman yang dah boleh dipetik hasil. Mereka sabar, tahan perasaan mereka supaya lupakan perkara kesenangan tadi untuk buru cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tarbiyah sahabat radhiyallahu anhu. Kita mudah je. Kita ni mudah je. Andai katalah tahun ini FIFA berlaku di Korea, dah pasti game tu akan berlaku dalam masa-masa buka puasa sampai Isyak. Masa itulah dia uji. Nak tarawih ke, nak World Cup? Nak World Cup ke nak tarawih? Sama juga, bangun sahur besok, orang rumah dekat dapur, kita duduk kat World Cup. Kalau dua-dua kaki bola, dua-dua depan World Cup. Sahur adalah sebenarnya sahur dengan susu je. Sunnah katanya. Allahuakbar. Baik. Sabar ni adalah satu perkara yang sangat susah, sangat-sangat payah. Sabar atas diri kita, pertama. Yang kedua, sabar dalam melakukan kebajikan. Sabar ke atas diri kita adalah sabar bagaimana kita nak membentuk diri kita sendiri, nak menahan emosi, nafsu kita, sabar. Kita bertempur dengan nafsu dan kehendak, kita kena sabar supaya nak jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Ganjaran untuk orang yang bersabar ni, Allah bersama dengan mereka. Kita rasa bangga kalau orang-orang besar kenal kita ataupun bergambar dengan kita. Tapi Allah dah bagi dah award pada kita. Innallaha ma'as-sabirin. Aku bersama dengan orang yang sabar. Kita tak perasan. Dalam surah Al-Baqarah juga sebut alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana orang yang bila mana ditimpa musibah kepada diri dia, saat pertama dia tahu musibah tadi, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang sabar. Lepas tu nak menangis ke, nak sedih ke, dia sedih dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin yang pertama sekali. Kalau kita tiba musibah, kita melatah, kita dah boleh ukur dah kedudukan kita. Lepas tu kita dah tahu dah keadaan kita macam mana. Kita bukan dalam golongan orang yang bersabar. Tapi kalau ditimpa musibah, perkara pertama yang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil-sambil menangis pun tak apa. Dalam keadaan kita sedar semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti dia akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka adalah orang-orang yang menerima hidayah. Dan terakhir, takwa ini juga dilihat dari sudut banyak mana dia memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW satu hari bertemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apabila lama tak balik rumah. Sebab ramai ni isteri Rasulullah SAW, giliran Sayyidah Aisyah pun sampai. Maka Rasulullah SAW pun dalam tempoh dia bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia bagi tahu Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, aku nak bangun untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak qiyamul lail. Minta izin, bukan takut bini, tapi akhlak. Sebab
Sebab waktu malam masa untuk isteri, bukan masa untuk welcome. Nak tengok bola pun kena minta izin dulu. Jangan main keluar je. Kalau isteri tak bagi, macam mana nak buat? Nak tengok ke tak nak tengok? Tak boleh. Sebab masa tu adalah masa dia. Tapi isteri pun jangan langgar-langgar dia sangat. Bagilah can kat cik abang tu, World Cup 4 tahun sekali je. Jadi Rasulullah SAW pun bangun. Dan dia berwudu dalam keadaan dia banyakkan air, sehingga dia berasa segar. Dia bersembahyang, dia berdoa, menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kekal dalam keadaan begitu sehinggalah Bilal radhiyallahu anhu datang melakukan azan. Kemudian Sayyidatina Aisyah datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka lasta mislana. Qad ghafara Allahu laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Afala akunu 'abdan syakura." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kamu ni bukan macam kami. Allah dah ampunkan dosa kamu yang lepas dan juga dosa yang akan datang. Kenapa nak susah payah macam ni? Kenapa nak minta ampun banyak-banyak? Kenapa nak istighfar banyak-banyak? Kenapa sembahyang sampai bengkak kaki?" Lalu Rasulullah SAW sebut, "Afala yakunu 'abdan syakura." Adakah aku tak nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur? Jadi artinya kat sini, antara ciri-ciri takwa adalah orang yang bersentiasa bersabar ketika berada dalam keadaan musibah atau keadaan apa keadaan sekalipun. Takwa itu juga manifestasinya adalah sentiasa memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar, beribadah banyak-banyak. Kerana orang yang beribadah itu, kerana orang yang memohon ampun itu adalah orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang bertakwa juga adalah orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang beristighfar, dan orang yang beristighfar itu adalah orang yang bersyukur.